Unit ini ditubuhkan pada tahun 1978 yang bertujuan untuk memberikan latihan serta bantuan kepada anggota Angkatan Bersenjata Raja Brunei seperti latihan payung terjun, latihan turun daripada pesawat helikopter dengan menggunakan tali dan memberikan bantuan makanan ataupun kelengkapan tentera dari pesawat helikopter dengan cara menggugurkan dengan payung dan dengan cara menggunakan tali sepanjang 250 kaki. Sejak unit ini ditubuhkan, hinggalah sekarang unit ini telah dapat melatih seramai 250 orang daripada bidang payung terjun dan 700 orang daripada latihan yang lain, yaitu latihan-latihan ketenteraan. Dari setahun ke setahun, perkembangan dan kegiatan unit payung terjun dan pembekal udara semakin ketara dan penggunaannya semakin meluas sesuai dengan keperluan dalam Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Latihan-latihan asas dan kursus payung terjun yang dikendalikan sendiri oleh anak-anak tempatan terbukti berkemampuan untuk melahirkan ahli-ahli payung terjun yang cekap dan mahir. Sebenarnya jadual awal telah dibagikan kepada menyeluruh Angkatan Bersenjata di Raja Brunei tentang kursus-kursus yang akan dikendalikan di Padu. Sesudah itu, kami akan menerima senarai-senarai orang yang akan memohon untuk kursus payung terjun gaya bebas. Jadinya pemilihan ini sekiranya daripada tentera laut memohon seramai 30 orang, batalion pertama 10 orang, dan unit-unit lain lagi beberapa ramai yang ada. Jadinya kami tidak akan memasukkan ke 30 orang daripada tentera laut. Jadinya diberi peluang kepada unit-unit yang lain. Keramaian kursus yang kami kendalikan daripada 18 orang membawa ke 30 lebih orang. Ini adalah sekali kursus dijalankan. Payung nombor 1. Nombor 1. Anu Rizal. 21. Biasanya pada hari pertama selepas menerima taklimat dan penerangan mengenai padu, tanggungjawab dan disiplin yang diamalkan oleh kaki tangannya, peserta-peserta kursus diperkenalkan kepada peralatan kelengkapan terjun yang akan digunakan pada sepanjang masa 5 minggu menghadiri kursus. Minggu pertama, latihan di bumi atau ground training asas payung terjun diajar secara menyeluruh gaya terjun bebas, taktik di udara semasa dalam penerjunan, persediaan kecemasan, mengenal pasti keadaan pendaratan termasuk kawat helikopter dan sebagainya. Naikkan tangan sebelah kanan sedikit. Sebelah kanan. Atas, naikkan sedikit. Ya, tahan. 4.000. Ada enggak? Gas gentleman position sebelah kanan. 3.000. Pull. 1,001, 1,002, 1,003. Check. Relax. Oke, sekarang kamu sudah pacak position. Landai. Oke, good. Relax. Auto minta. Ada yang tidak minta. Alay so kamu. 700 kaki. 4.000. 3.000. Pull. 1,001, 1,002. Check. Second line putus. Halo, mau kambang. Oke, lihat dikit kamu kambang. 200 kaki. 200 kaki. Saya mohon Wahab, bukan buka kamu menghisap. Kanan.
God. 50 kaki, 30, 20 kaki. Awal juga. 10 kaki, 5 kaki. Header water. Now. Cepat. Okay, up. Tepi kanan. Tepi kanan. Go! Up! Watch the position. Sideways to the left. Tepi kiri. Go! Watch the position. Forward, right. Ke hadapan kanan. Go! Watch your position. Ke belakang kanan. Go! Watch your position. Ke belakang kiri. Go! Watch your position. Cepat lagi. Ke hadapan kiri. Go! Up! Cepat. Okay. Macam mana lah sebelum kamu memakai payung? Dudukkan payung kamu duduk. Itu reserve di depan dan main penerjunnya di belakang reserve. Tentukan berdiri macam mana. Faham tak? Okey, adik dipanggilkan kabel housing. Rumahnya, rumah kabel itu. Supaya kabel itu tidak rusak. Itu tujuannya dibagi kabel, housingnya. Pusing ini. Pada hari ke-7 sebelum mereka menjalani latihan terjun yang betul-betul daripada helikopter, mereka akan dijalankan ujian. Ini ujian adalah kelayakan untuk mereka boleh terjun ataupun tidak. Sekiranya mereka tidak mendapat kelayakan untuk terjun, mereka akan mungkin diberi peluang lagi kali kedua untuk menjalani ujian. Sekiranya tidak, mereka akan dibalikkan ke unit masing-masing. Dan cara-cara yang diajarkan di sini adalah menyeluruh kegunaan yang akan mereka gunakan apabila membuat penerjunan di hari ke-8 nanti. 8.000. Go! Look at the handle. 3.000. In. Pull. Toggle 1, toggle 2, toggle 3. Check. Payung baik, kamu ada twist ke kanan. Twist ke kanan. Yoheb, Pasha. Dah kambang. Fire. Okey. Dah kambang. Tiup. 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 Kalau nggak tiup cuma tu dah kambang tu left cheek kita tu. Tambang. Tiup. 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 Okey, kambang sudah. 200 kaki.
Pada hari ke-8 awal minggu kedua, para peserta sudah bersedia untuk memulakan penerjunan mereka yang pertama setinggi 8,000 kaki di udara. Inilah saat-saat yang mendebarkan hati setiap peserta kursus, iaitu saat-saat terakhir belum pernah mereka alami sebelumnya. Pada hari ini, sebahagian dari peserta akan menaiki pesawat 212 dari tentera udara dan sebahagiannya lagi akan menunggu giliran penerjunan yang sama. Setiap orang akan diperiksa oleh jurulatih bagi menentukan keupayaan mereka, terutama kelengkapan terjun, peralatan keselamatan semasa dalam penerjunan dan perkakas-perkakas mereka dalam keadaan selamat dan dapat digunakan semasa kecemasan. Apabila memulakan perjalanan pertama, satu lap daripada para peserta seramai 7 orang bersama seorang juru buang atau jurulatih akan sama-sama berada di dalam pesawat. Di sini juga taklimat dan pemeriksaan terakhir akan dibuat sekali lagi bagi memastikan semuanya dalam keadaan selamat. Apabila pesawat sampai ke paras 3,000 kaki dari paras laut, satu ujian akan dilakukan, iaitu dengan membuangkan 2 helai streamer atau wind rip indicator bagi tujuan menyukat kederasan angin dan menentukan jarak masa pendaratan. Selepas itu barulah ditandakan dalam peta haluan, pesawat itu terbang dan arah penerjunan akan dilakukan. Pada paras 5,000 kaki, satu isyarat akan diberi untuk menentukan pin automatik parachute sudah dicabut dan penerbangan meningkat sehingga 8,000 kaki. Dalam latihan ini, penerjunan akan dilakukan secara bergilir-gilir bagi mengelakkan pelanggaran di udara. Pada peringkat akhir, jurulatih akan terjun bersama-sama mengikuti ketujuh-tujuh peserta yang terapung-apung di udara. Di bumi, segala pergerakan akan diperhatikan oleh jurulatih menerusi teropong kuasa jauh dan memastikan arah mana kedudukan pendaratan akan berakhir. Dengan bantuan pembesar suara, setiap peserta akan dapat menerima bantuan arahan supaya mereka tahu ke arah mana tapak pendaratan yang sebenar.
Saudari, apakah yang mendorong saudari dalam menyertai unit latihan payung terjun ini? Sebenarnya tidak ada sesiapa yang mendorong saya, melainkan diri saya sendiri. Semangat yang kuat mendorong saya untuk memasuki unit ini. Bagi saya, pengalaman terjun sudah biasa bagi saya dan tidak ada masalah untuk saya melakukan perkara ini. Sebagai pasangan suami isteri, apakah ianya habis kita berdua ini terpilih secara kebetulan ataupun sudah dirancang? Ianya sudah dirancangkan terlebih dahulu. Apakah tujuan untuk menyertai unit ini? Terima kasih. Tujuannya ialah sebagai satu pengalaman bagi kami, iaitu sebagai ahli tentera, dan cabaran bagi kami berdua, bagi kepada mereka yang belum pernah menyertai unit payung terjun ini, dan untuk menambahkan lagi pengalaman yang pada masa ini kami bekerja bukan hanya bekerja di tempat unit, tetapi adalah menambahkan lagi pengalaman itu macam indah lagi, macam bekerja setempat kami itu. Mojo akan merasai apa yang merasa di unit ini. Selaku seorang pegawai, apakah pandangan Tuan apabila terpilih untuk menyertai latihan payung terjun ini? Baik, saya rasa saya sangat berasa bangga kerana kesempatan telah pun diberikan, kerana untuk mengambil atau menjadi calon membuat terjun payung bebas ini bukanlah senang, kerana ianya diadakan pemilihan. Jadinya saya berasa banggalah, apatah lagi pada masa ini saya telah pun terjun sebanyak 22 kali dalam masa yang singkat. Ini membolehkan saya disebabkan oleh jurulatih kita, iaitu tempatan yang telah pun berpengalaman dan berkelebat tinggi. Membolehkan saya mengikutinya dengan cara mudah, apatah lagi bahasa yang digunakan kita ini sungguh mudah. Saya rasakan, saya berasa bangga kerana dapat mengikuti dalam masa yang singkat dan menamatkan dalam tempoh beberapa hari lagi. Apakah perasaan Tuan setelah meninggalkan pesawat? Baik, perasaan semasa hendak memulakan penerjunan daripada pesawat helikopter, saya rasa bukanlah saya seorang, malahan semua sekali orang akan merasa gerun dan gentar, apatah lagi pada penerjunan yang pertama. Perasaan itu memang ada, terdapat pada setiap orang, tetapi tidaklah dilahirkan. Tetapi setelah terjun beberapa kali, maka perasaan yang menggerunkan ini akan hilang, kerana kita telah pun diajar teknik terjun bebas daripada permulaan sehinggalah kepada ketinggian yang dihadkan. Kita akan membuka payung kita sendiri. Dalam jangka jarak yang tadi, di antara 6.000 atau 5.000, kita akan membuat cara atau gaya yang bebas, sehingga kita membuka payung di 3.000, dan selepas itu kita tidak akan merasa apa-apa curiga lagi, kerana payung kita telah pun selamat berkembang dan hanya menunggu waktu dan masa untuk mendarat di bumi yang ditempatkan. Semasa membuat latihan di bumi, para peserta akan diajar cara-cara melipat payung. Begitu juga selepas penerjunan dibuat, mereka akan diberi arahan melipat payung masing-masing bagi kegunaan penerjunan pada hari esok dan hari-hari berikutnya.
Unit payung terjun dan pembekal udara bukan hanya setakat mengajar terjun payung gaya bebas, tetapi ianya adalah merupakan military sport dan mungkin lebih sesuai jika satu masa nanti beroperasi sebagai satu unit bebas payung terjun dalam peperangan. Setakat ini, unit payung terjun dan pembakal udara Angkatan Bersenjata Diraja Brunei banyak melibatkan diri dalam acara pertandingan sukan di udara, bukan hanya di kalangan negeri ASEAN, malah sampai ke Eropah. Kursus payung terjun gaya bebas seperti ini dijalankan 3 kali setahun. Keramaian yang telah menghadiri kursus tersebut ialah seramai 21 orang, termasuklah 5 orang pegawai dan 5 orang wanita. Mereka-mereka ini adalah daripada unit-unit dalam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, iaitu daripada unit besar dan unit kecil. Daripada 21 orang penuntut, hanya 19 orang yang telah lulus dan berjaya mempertahankan diri mereka hinggalah selesai. Mereka-mereka yang lulus dan berjaya dalam menjalani kursus tersebut, iaitu 4 orang wanita, 5 orang pegawai, dan 10 orang peringkat rendah. Mereka yang gagal untuk menjalani kursus ini disebabkan sakit.
Satu cara turun dari pesawat helikopter dengan cepat dan mudah bagi operasi hutan menggunakan 6 utas tali untuk 6 orang sekaligus. Operasi begini tidak memerlukan kawasan yang terlalu lapang. Kaedah ini sama seperti multi-rope abseiling tetapi hanya menggunakan satu tali saja. Apabila satu pasukan askar terperangkap di dalam hutan atau di kawasan musuh, satu bantuan akan dibuat untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih selamat.
Apabila sesuatu bantuan kelengkapan dan permakanan diperlukan di dalam hutan, unit payung terjun dan pembekal udara akan terus bertindak sebagai unit bantuan dengan menyediakan dan membawa segala peralatan yang diperlukan. Tengok, this is 5-8 apa? 5-8, go ahead, apa? 5-8, dia, adakah kamu nampak tanda yang kami beri tadi, iaitu kablon apa? Tengok, kami nampak tu, apa? Makanan apa? Oleh makanan. Ali makanan. Teruskan perjalanan kamu. Standby. Drop.
Attention to crew, we have double engine failure. Prepare to abandon the aircraft. Dispatch, prepare to position. Roger. IMFF to emergency dan to auto. Right. Mayday, mayday, mayday. This is Tango, 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 Tango. We have double engine failure. First landing at PND Padang. We have 4 POV. Roger. First man ready to go. Opening the port door. And disconnect intercom and abandon the aircraft. Second man abandon the aircraft. Roger. Setting down the engine. Number 1 to the stop release. Move throttle close. Both people off. Both to pump off. Semasa membuat latihan menguji pesawat, anak buah kapal dikendaki memakai payung kecemasan dan meninggalkan pesawat apabila berlaku kerosakan enjin di udara. Di operation kita ni akan membuat Jungle Rescue Team di Tunku Area. Oke, go. memanglah unit ini bercadang untuk atau berhasrat memperkembangkan atau membesarkan lagi unit ini mengikut kehendak dan perkembangan Angkatan Bersenjata Raja Brunei.
Hari ini unit payung terjun dan pembekal udara terus mengorak langkah untuk menstabil dan mengukuhkan lagi kemantapannya dengan menyusun dan mengemaskan lagi perkhidmatannya. Dengan perkembangan pesat Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan pentadbirannya yang semakin meluas di bawah Kementerian Pertahanan Negara Brunei Darussalam, unit payung terjun dan pembekal udara telah membuktikan kemampuannya bagi melengkapkan keperluan pertahanan negara. Apa yang telah dicapai sejak unit ini ditubuhkan adalah amat menarik, meskipun ianya telah menghadapi berbagai cabaran untuk bertapak sebagai salah satu unit penting dalam pasukan keselamatan. Namun unit ini tetap meneruskan penekanan dan keperluan perkembangannya yang lebih bermutu, efisien dan produktiviti.